Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, jom belajar sejarah bersama dengan cikgu. So, untuk hari ini, kita akan masuk subtopik yang seterusnya dalam topik yang pertama, iaitu subtopik 1.5 penyelidikan dalam sejarah. So, apa yang awak akan belajar dalam subtopik ini? Awak akan memahami kaedah-kaedah penyelidikan dalam sejarah. Terdapat 3 kaedah penyelidikan dalam sejarah, iaitu kaedah bertulis, kaedah lisan dan kaedah arkeologi. Kita akan pergi satu persatu. Kaedah yang pertama iaitu kaedah bertulis. Apa itu kaedah bertulis? Kaedah bertulis adalah kajian terhadap sesuatu peristiwa daripada maklumat pada sumber yang dipahat atau ditulis. Contohnya, tulisan pada dinding gua, tulisan yang dipahat pada batu, tulisan yang ditulis pada kulit kayu ataupun yang ditulis pada gading dan daun lontar. Selain itu, kaedah bertulis juga boleh dilihat pada catatan harian seseorang, fail kerajaan dan catatan pengembaraan. Sependek kata, daripada penerangan ini, kaedah bertulis ini adalah pengkaji sejarah akan mengkaji sesuatu yang ditulis ataupun dipahat pada sesuatu benda sama ada batu, kayu, gading, pada dinding gua. Mereka akan kaji apakah yang ditulis itu, apakah yang dipahat itu. Dalam kaedah penyelidikan yang pertama ini iaitu kaedah bertulis, para penyelidik akan mengkaji bahan bertulis. Contoh yang cikgu berikan di sini adalah batu bersurat dan daun lontar. Kita tengok batu bersurat. Kaedah bertulis juga membantu kita untuk menyelidiki sejarah negara. Misalnya melalui penyelidikan terhadap prasasti atau batu bersurat. Batu bersurat Terengganu yang bertarikh 702 Hijrah bersamaan tahun 1303 Masihi menceritakan perihal hukum Islam. Hal ini menjadi bukti bahawa agama Islam sudah bertapak di negara kita lebih awal dari tarikh ini. Siapa yang pengkaji buat, untuk pengetahuan semua, so pengkaji ini dia akan kaji ni. Apa yang ditulis ni, apa yang dipahat, apa maklumat yang boleh didapati daripada tulisan-tulisan ini. Itu nama dia kaedah bertulis. Contoh yang kedua iaitu daun lontar. Daun lontar ini digunakan untuk mencatatkan maklumat yang menjadi bahan penulisan dalam masyarakat tradisional. Di Asia Tenggara, sumber catatan ini boleh membantu kita mengetahui sejarah masa lalu dalam pelbagai bidang seperti kebudayaan, keagamaan dan perubatan. Ini salah satu contoh. Kalau orang dulu, zaman dulu tu, dia tulis pada daun lontar ni lah salah satu tempat untuk dia menceritakan sesuatu adalah dengan menulis pada daun lontar ni. Kita pergi kepada proses kaedah bertulis. Ada 5 proses kaedah bertulis. Proses yang pertama, mengenal pasti sumber bagi sesuatu peristiwa, tokoh atau institusi. Contohnya, jika ingin membuat kajian tentang Malaysia, sumber bertulis boleh didapati di negara kita ataupun di Portugal ataupun di Belanda. Proses yang kedua, kalau yang proses yang pertama tadi, kita kena pasti kat mana sumber yang kita boleh dapat untuk sesuatu kajian yang dibuat. Proses yang kedua,
mendapatkan dan mengesahkan sumber bertulis tersebut. Penyelidik perlu ke tempat simpanan sumber seperti muzium, arkib ataupun perpustakaan. Okey, dalam proses kedua ni, okey, setelah sumber itu dapat, penyelidik perlu sahkan betul ke sumber yang didapat tu. Kalau betul, barulah proses yang seterusnya akan dijalankan. Tak boleh kalau buat suatu kajian tersebut, tak boleh main ambil je maklumat daripada sumber-sumber yang tidak sahih. Sebab ini berkaitan dengan sejarah, berkaitan dengan fakta. So, mesti fakta itu daripada fakta yang betul, yang sahih. Okey, proses yang ketiga, mengumpul dan menyimpan sumber yang diperolehi. Bahan ataupun sumber rujukan harus dikumpul di suatu tempat. Sumber perlu disimpan ataupun dicatat bagi memudahkan penyelidik membuat rujukan semula kelak. Okey. Bahan yang dapat tadi dah disahkan benar, dah disahkan sahih, dia perlu disimpan di tempat yang selamat. Okey, proses yang keempat, menggunakan peralatan yang sesuai. Penggunaan peralatan teknologi seperti komputer bagi menganalisis data ataupun sumber, menyunting penulisan, menyusun bibliografi dan statistik. Okey, dah dapat sumber tadi, dah simpan, lepas tu proses lah. Okey, proses ni mestilah menggunakan teknologi, betul? Takkan kita nak tulis tangan lagi, kita dah ada teknologi. So, kita akan proses menggunakan teknologi. Okey, proses yang kelima, menganalisis. Apa itu menganalisis? Keupayaan menganalisis dan memberikan perspektif baharu terhadap sesuatu peristiwa sejarah. Berupaya mengupas dan menjelaskan pertentangan yang wujud pada kajian lepas. Okey, ini 5 proses dalam kaedah bertulis. Okey, kita pergi kaedah yang seterusnya, iaitu kaedah lisan. Apa itu kaedah lisan? Lisan ni maksud dia bercakap bercakap. So, kaedah lisan ini merupakan proses mendapatkan maklumat melalui temu bual. Tokoh yang dipilih untuk ditemu bual dikenali sebagai orang sumber. Orang sumber biasanya terdiri daripada mereka yang memberikan maklumat melalui pemerhatian dan pengalaman sendiri. Cikgu bagi contoh, katakanlah awak nak buat kajian tentang tempat kita, tentang Parit Bunta contoh dia. So, awak pilih untuk buat kajian melalui kaedah lisan. So, siapa yang perlu awak jumpa? So, awak mesti jumpa dengan orang yang berpengalaman. So, maksud dia orang tua yang tinggal di Parit Bunta, yang awak pun dah buat kajian tentang orang sumber tersebut. Dia duduk di Parit Bunta daripada kecil sehinggalah umur dia mungkin 100 tahun ke. So, awak jumpa orang sumber ini dan awak bertemu bual. Okey, tanya dia. Macam mana sejarah di Parit Bunta? Macam mana Parit Bunta boleh dapat nama Parit Bunta? Apa kegiatan ekonomi yang ada di Parit Bunta suatu ketika dahulu? Dan sebagainya lah. Okey, dalam kaedah lisan ini terdapat 3 tahap. Tahap yang pertama, persediaan. Okey, awak perlulah menentukan tokoh, menentukan orang sumber. Menentukan skop atau perkara yang akan ditemu bual. Memilih soalan yang bersifat pendekatan sejarah. Okey, saya bagi contoh. Awak nak cerita tentang, nak cari sejarah tentang
parit bunta. So, awak perlu tentukan orang sumber ataupun tokoh mana yang perlu awak temu bual. Lepas tu, awak perlu tahu skop soalan yang awak nak tanya. Perkara yang perlu awak temu bual. Jangan lari daripada topik. Contoh dia, awak nak tanya tentang sejarah parit bunta. Tapi nanti bila awak pergi tanya dia, awak tanya lain-lain pula. Pakcik makan apa hari ni? Pakcik buat apa hari ni? Pakcik dah berkebun ke hari ni? Tak boleh. Itu lari daripada skop asal awak. Okey, tahap yang kedua, rakaman temu bual. So, sepanjang temu bual itu berlangsung, awak perlu membuat rakaman daripada awal sehingga akhir. Kenapa kena buat rakaman ni? Sebab semasa awak bertemu bual tersebut, mesti tak sempat untuk menyalin info dan sebagainya. So, perlukan rakaman. So, rakaman ni nanti berguna untuk maklumat yang awak cari. Okey, tahap yang ketiga iaitu memproses rakaman. Dalam proses yang ketiga ini, awak perlu membuat senarai dan menyalin ataupun menyunting rakaman tadi, menilai fakta-fakta dengan sumber bertulis, menyimpan rakaman dengan baik. Pada tahap ketiga ini, bila kita nak proses rakaman tu, kita akan pilihlah mana info yang kita cari, mana info yang sesuai dan sebagainya. Okey, kaedah yang terakhir iaitu kaedah arkeologi ataupun kaedah gali cari. Kaedah arkeologi ini juga ada dua sama ada daratan ataupun bawah air. Okey, sebelum cikgu pergi dengan lebih lanjut, kita pergi dulu apa maksud kaedah arkeologi ini. Kaedah arkeologi ini merupakan kaedah yang digunakan pakai secara saintifik untuk mencari maklumat sejarah daripada bahan tinggalan sejarah. Antara bahan tinggalan sejarah yang ditemukan melalui kaedah gali cari ataupun ekskavasi termasuklah fosil, tembikar, bahan logam dan binaan daripada batu. Keyword kat sini adalah secara saintifik. Kena ingat secara saintifik. Okey, ini gambaran macam mana aktiviti gali cari di tapak penemuan. Okey, yang pertama sekali mereka akan buat kotak-kotak grid, perancangan grid sebelum kerja ekskavasi. Setiap petak akan diberikan nombor rujukan. Selepas itu, mereka akan menandakan kawasan berdasarkan pelan yang telah dibuat. Lepas tu, ekskavasi dengan mencatatkan semua penemuan yang dijumpai. Okey, selepas itu, bahan-bahan yang ditemukan tadi akan dibawa ke makmal arkeologi. So, dalam makmal arkeologi ini, apa yang mereka akan buat? Tengok gambar yang pertama, pemunggahan dan pengisihan. Pengisihan biasanya mengikut jenis artifak atau lapisan tanah di tapak artifak dijumpai. Mereka akan buat pengisihan daripada artifak yang ditemui. Awak kena tahu satu fakta menarik berkaitan dengan bahan-bahan yang dikaji ini. Okey. Keadaan artifak yang dijumpai itu berbeza mengikut tahun. Kalau artifak itu usianya lebih lama, warna artifak itu lebih gelap berbanding dengan artifak yang mungkin usia dia kurang daripada artifak yang usianya lebih. Daripada kajian, daripada warna tu pun mereka dah boleh mengisihkan, dia dah boleh kelas
Okey, warna macam ni letak dalam satu kumpulan. Warna macam ni letakkan dalam satu kumpulan. Okey, tengok. Yang seterusnya. Pembersihan dilakukan sebelum dikaji. Okey. Apa yang dijumpai dalam tanah tadi, mereka akan bersihkan, buang tanah-tanah yang melekat. Lepas tu barulah kajian akan dibuat. So, mereka akan buat pengkatalogan bagi setiap artifak dengan nombor pengenalan. Dia akan katalogkan setiap artifak tersebut dan dia bagi nombor pengenalan. Okey, yang seterusnya penganalisisan bagi mendapatkan maklumat tentang sesuatu artifak. Okey, kaedah arkeologi lagi, tetapi arkeologi di bawah air. Kajian saintifik tentang sejarah peninggalan manusia yang terdampar di dasar laut, sungai atau tasik. Contohnya, khazanah warisan kapal karam. Apa yang ditunjukkan dalam gambar ini adalah bagaimana kaedah arkeologi ini dijalankan di dasar laut, di bawah air. Apa bahan yang digunakan? Peralatan menyelam yang membantu ahli arkeologi bekerja di dalam air. Mereka gunakan fotografi di dalam air untuk merekod butiran ekskavasi. Ini dia buat apa? Menggunakan paip udara untuk menyedut mendapan yang menutupi hasil penemuan. Ini pula artifak yang dijumpai akan diletakkan di atas bekas dan diangkat ke permukaan air dengan menggunakan beg seperti belon berisi udara. Okey. Kaedah arkeologi yang dilakukan sama ada di daratan ataupun bawah air lebih kurang sama, cuma arkeologi di bawah air menggunakan peralatan yang lebih khusus dan biasanya dikendalikan oleh pakar dengan menggunakan teknologi dari luar negara kerana melibatkan kos yang tinggi. Okey, cikgu akan berikan kerja rumah dan latihan kepada awak. Yang pertama, awak perlu salin nota untuk subtopik ini. Okey, yang kedua, latihan-latihan cikgu akan berikan dalam grup kita nanti So, sila semak grup tersebut dan tolong buat nota dan selesaikan latihan. Okey, sampai di sini saja pelajaran kita. Cikgu harapkan ilmu yang cikgu berikan akan memberi manfaat kepada awak semua. Jangan lupa siapkan nota dan latihan yang telah cikgu berikan. Okey, sekian. Terima kasih. Okey guys, jangan lupa untuk like dan subscribe video cikgu ini ya. Okey, bye. Assalamualaikum. Bye.